Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan sambung bahagian yang terakhir untuk bab 11, Translation, Reflection and Rotation as an Isometry. Okey, so jadi translation maksudnya pindah tempat kan. Reflection maksudnya pantulan, dia mempantul, image dia terbalik. Rotation ni diputar, ingat balik anti-clockwise, clockwise adalah isometri. Okey, so jadi kalau kamu tengok balik kat contoh ni, objek. Okey, objek ke image satu. Ke image satu sesuai untuk apa ni? Pantul ke? Reflection ke? Ni kalau garisan pantulan ni dia bukan pantul sebab jarak tak sama. Jadi bila pantulan sesuai untuk image 2. Okey, so jadi kalau objek satu dia sesuai apa? Putar. Dia sesuai putaran. Okey, objek ke image 3 ni sesuai apa? Translation. So kamu kena tahu ada 3. Translation, pindah titik, reflection, pantul, dia punya image terbalik, rotation, ada putaran anti-clockwise dengan clockwise. Okey, so jadi apa hubungan dia dengan isometri? Okey, dalam isometri ni dia ada 3 translation ni lah. Okey, translation pula. Transformation ni, the isometric transformation will retain the original shape and the size of object. Jadi bermaksud bila berlakunya proses isometry transformation ni, iaitu 3 lah. Ada pantulan, reflection, rotation, putaran and translation ni menyebabkan original shape, bentuk asal dan saiz dia adalah sama. Dia tak berubah. Dia maksudnya retain, mengekalkan bentuk asal. Ngekalkan, tulisan pun tak cantik. Mengekalkan bentuk asal, retain tu maksudnya mengekalkan bentuk dan saiz objek. Okey, so ingat dia kalau transformation isometri ni mengekalkan bentuk dan saiz. Okey, kalau kita tengok contoh lain, ni contoh dalam buku teks. Okey, muka surat 230. Okey, which of this diagram A, B, C are the isometric image of the object under an isometry? Okey, so ni objek, ni A image, B image, C image. Jadi, okey, kalau objek ke A, dia nampak terbalik kan? Bila terbalik maksudnya pantulan. Pantulan is reflection. Okey, so jadi figure A, Raja A ni dia adalah isometrik kerana same shape and size. So dia adalah reflection. Okey, objek ke figure B. Figure B ni saiz kecil kan? Saiz kecil B ni. Jadi dia bukan isometrik. Jadi bukan isometrik, panggil non-isometric image because it's a not same size. Okey, kalau C pula. C ni nak kata pantul, saiz dia pun kecil kan? Bukan pantul, putak kan? Dia terbalik. Putak pun saiz kecil. Jadi dia bukan isometric shape and size not same. Okay, kamu tengok ni. Tak sama besar ni. Memang nampak macam putaran. Tapi saiz dia pelik sikit. So non-isometric sebab tak sama saiz dengan bentuk. Okey, kita sambung contoh yang lain. Ni contoh buku teks juga. Muka surat page 232. Okey. Okey, objek A, B, C are congruent. State the isometry of object A to B, A to C, A to D. Okey. So dia kata nyatakan isometri. Isometri ada 3 kan? Ingat balik. Translation, rotation, reflection. Okey. Objek A ke objek B. A ke B. A ke B.
Okey, law ni macam ni. Kalau kamu tak ingat, kamu tulis dulu 3 benda. Translation, rotation, reflection. Okey. Reflect maksudnya pantulan. Rotation, putaran. Translation, bahasa Melayu translasi, ubah tempat. Okey. So jadi macam mana nampak macam pantul? Ni kan nampak macam pantul. So D ni ialah reflection. Jadi D tu ialah C kan? Tulis dulu reflection. Okey, siap dah ambil reflection. Tinggal 2 lagi. Okey, so translation, translasi bahasa Melayu, ubah tempat. Okey, ubah tempat sekarang dengan putar. Ubah tempat. Rasa-rasa kalau lah anti clockwise, jatuh belah sini kan. So, kalau clockwise, jatuh belah kanan lah. So, jadi, kalau ni nampak macam pusing. Bila pusing, nak ni putar kan. So, B ni sesuai untuk putaran. Jadi, putaran ialah rotation. So, C ni sesuai untuk ubah kedudukan. Jadi, ubah kedudukan tempat nama dia translation. Okey. So, tulis balik. Senang kamu nak ingat. Tik mana, ambil yang mana kamu nampak dulu. So, jadi 3 benda transformation ni kamu kena kenal pasti. Kena tahu translation tu apa, rotation tu apa, reflection tu apa. Okey. Okey, so jadi kita pergi kepada name the congruent label. Menamakan polygon yang congruent. Okey, apabila naming a congruent polygon, the order must be on the vertex of the corresponding angle. So jadi macam ni. Kalau ini ialah objek, ni ialah image. Okey, sorry. Okey, ni adalah segi 4 A, B, C, D. And SRQE adalah congruent. Maksudnya vertex ni bucu dan sudut yang sepadan. Okey, kalau kita tengok contoh ni, okey, kalau ni namanya apa? Pantul ke? Dia tak sesuai pantul. Translation pun tak sesuai. Jadi dia lebih sedap putaran. Putaran maksudnya C ni sama dengan Q kan? Okey, jadi huruf kita ialah A, B, C, D. D ni dia akan jadi Q. Okey, so P ni jadi macam D. Jadi so sini P. Okey, so A, B, B ni panjang tinggi kan? Jadi B tu ialah R. So sini R. Okey, A kamu ialah S. Okey. So, jadi maksudnya macam ni. A, B, C, D. A. Okey. So, jadi A ni, kalau yang image dia, A ni bucu yang sepadan dia ialah S. B ni sepadan dia ialah R. Dia ikut susunan. Kan ada A, B, C, D. Jadi, A ni bucu yang sepadan dia S. B ni bucu sepadan R. C ni bucu sepadan dia Q. D ni bucu sepadan itulah maksudnya dia. Labeling dia adalah congruent. Okey, ingat tu. So, selalunya dia ikut inilah kalau PQ. Kalau image dia selalunya dia lawan jam. Ni objek ikut jam. Image dia lawan jam selalunya lah. Okey, so ingat dia punya congruent dia. Cara nak melabel A sepadan dengan S. Okey. Jadi kita pergi kepada problem solving. In the diagram, ABC is the image. Jadi ABCD image for the PQRS. ABC adalah image bagi PQCS di bawah satu isometri. Okey. DCS is a straight line. DCS straight line. Tentukan P, determine angle PQC. PQC. Okey, dia cari sudut ni. Kalau cikgu baca banyak kali PQC. PQC. Cari sudut tu.
Okey, so jadi kat sini A, B, C ni ialah image. Okey, jadi image kalau hak ni namanya apa ni? Nama dia image isometry dia apa? Ada 3. Translation, rotation, reflection. Takkan dia butak aku ni. Jadi dia pantulan, dia reflection. Dia sesuai dia. Okey, so jadi okey, ni belajar form 1 satu garis lurus. Sini 50. Jadi kalau tengok ni, sudut ni dia sama saiz. Jadi kita nak cari sudut yang bucu ni. Okey, SCQ ni. Jadi cara dia sudut SCQ sama dengan 180 darjah tolak 50. Ni kan satu garis lurus kan. Jadi 180 untuk satu garis lurus ni. Sudut dia 180 tolak 50. So kita bahagi 2 sebabnya sudut ni 2 ni sama besar. Okey. So kita akan dapat 65 darjah. So sini 65 darjah. Okey, nak cari sudut PQC yang kita kata tadi tu, yang kita nak cari. Kalau sisi 4, okey, kita di jumlah sudut pedalaman ni 360. Jadi PQC, nak sebut PQC boleh, CQP ataupun PQC, benda yang sama asalkan Q ni duduk tengah-tengah. CQP sama dengan 360 tolak, campur semua bucu ni 360, jadi tolak 65. Ni 90 kan, kalau ada kotak kecil tu. Kalau kotak ada right angle triangle. Kalau ada sifat bentuk segi 4 kecil ni, dia maksudnya 90 dah. Ada 2 kan, jadi kita tolak 90 tolak 90. So hasilnya kita dapat 115 darjah. Okey, ini problem solving untuk mendapatkan sudut PQC. Okey, kita sambung rotational symmetry. Maksudnya bahasa Melayu ialah simetri putaran. Apa yang dimaksudkan dengan simetri putaran? Simetri putaran ni maksudnya padanan. Symmetry is an exactly match. Maksudnya padanan yang sepadan in the term size and shape. Bentuk, shape ni bentuk, size ni size of one part of the side of the direction or object. Macam ni lah senang. Dia kalau macam sisi dia, bila kita pusing A pindah ke B. Okey, bucu ni kita pindah ke B. Okey, lepas tu macam ni. Asal dia macam ni. A, B, C. Okey. Allah, segitiga ni lukis tak apa cantik. Okey. A pusat ke B. Jadi A akan duduk sini. B ni akan duduk kat C. B akan duduk sini. C pula akan ke A. C akan ke tempat A ni lah. Okey, lepas tu kita pusing sekali lagi. B ni tadi A duduk kat B kan. Okey. Jadi A ni pusing sekali lagi duduk kat tempat B pula. Jadi A kat sini, B, C. Bila dia pusing ni, maksudnya sisi dia yang ni, bila dia pusing yang lorek ni, dia akan pergi ke line sini. Dia punya sisi dia bertindan side ni. Jadi dia punya simetri putaran tu, dia kena putar less than, kurang daripada 360. Dan bentuk dia adalah sama. Ni ketika cikgu lukis ni tak sama saiz. Just nak bagi habaq kata mula-mula bucu A ni pusing kat B. So jadi macam ni. B pindah ke C. Kat tempat C kan. Ni asal lah. So bila kita pusing, apa yang melorek ni, dia akan pindah mai sini kan. Kita pusing sekali lagi, dia akan mai pada sini pula. So sisi dia mesti kena bertindan. Bila kita pusing. Okey, contoh. Identify the object which has rational
simetri. Tentukan dia ada simetri putaran tak. Kalau lambang ni kita boleh pusing tak? Dan kalau kita pusing, dia tindai macam segitiga kat atas ni tak? Dia takkan berlaku kan. Bila takkan berlaku, kita tulis no je lah. Okay, so B ni sebab sama saiz, jawapan dia dia boleh. So jadi yes. Yang C ni macam mana pula? Yang C ni tajam-tajamnya tak sama. Cuba kita ambil contoh tajam ni. Kalau yang tajam paling besar ni paling tinggi ni, bila kita pusing, dia tak akan bertindan kan dengan yang sisi ni. Jadi dia bukan lah. So, jadi no. Okay. Kita tengok contoh lain lagi. Determine the order rational symmetry when the position A change to the position G in the diagram on the right. Okey, jadi kita tengok gambar rajah ni. Dia kata A akan ditukarkan, akan dipindahkan kedudukannya untuk ke D. Okey, dia akan pindah ke D. Okey, pindah ke D. Okey, so jadi A ni kalau kita ada ratai tekak, kita try pusing. Okey, jadi maksudnya macam ni. Asal dia, objek dia macam ni. A, B, C, D, E. Dia suruh ubah. Dia suruh buat simetri putaran. Daripada A ditukar, di change to, diubah kepada posisi D. Okey, contoh dia macam ni. A pergi ke B. Nak pergi ke D, dia kena ikut step lah kan. So, jadi mula-mula A akan pergi ke B. Okey. So, macam tu. Lepas tu satu step. Jadi, step yang seterusnya, dia jadi macam tu pula. Okey. Dia main pusing kat situ pula. Jadi, bila pusing garisan yang baru, yang ni, A ke B ni, dia bertindan dengan sisi kat bawah tu. Okey, so dah 2 step lah. Pergi kat tempat D, dia setang ni kan. Okey, ni pindah ke D. Okey, dia ada berapa step. Jadi, D asal kat sini. Okey, so dia ada 3 step. Jadi, maksudnya A ke B, lepas tu B ke C, C ke D. Jadi dia ada berapa step? Dia ada 3 step. Okey, A ke B, B ke C, C ke D. Jadi dia ada 3 step. 3 step ni kita tulis, maksudnya first order, lepas tu second order, dan yang ketiga ialah third order, peringkat yang ketiga. So, sebab soalan dia kata determine the order, berapa peringkat. Okey. Berapa peringkat posisi A ke D. Okey. Asal objek dia. Asal dia duduk macam ni. A kan, dia nak pergi ke D. Jadi berapa step? A ke B satu step, B, lepas tu A duduk sini. So A pindah ke C. Yang kedua, A ke mai ke sini pula. Bila A bergerak, yang ni pun pindah. Okey. So jadi sampai. Okey, itu saja.